Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5 kita akan sambung topik minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar tentang aktiviti mengimbang, aktiviti mengimbang, dan juga tapak binaan ni lah kalau buat piramid manusia. Untuk minggu ni kita akan tengok satu lagi aktiviti yang ada dalam gimnastik asas tahun 5, iaitu tajuk dia dalam teks awak muka surat 4 ni, tegak terbalik. Apa dia tegak terbalik ni? Cikgu bacakan sikit. Perhatikan aksi Senen melakukan aktiviti imbangan songsang dirian tangan dengan bantuan Cikgu Chia. Jadi ini aktiviti gimnastik asas ini dipanggil sebagai imbangan songsang dirian tangan. Sekejap cikgu highlight kan. Dirian tangan, ataupun nama dia dengan lebih tepat dirian tangan lah, nama ringkasan dia dirian tangan. Aksi dirian tangan memerlukan kekuatan otot paha, otot teras, otot bahu dan otot tangan yang kuat untuk mengekalkan keseimbangan lakuan. Jadi aktiviti ini memerlukan daya tahan otot ataupun daya kekuatan otot bagi nak imbang badan ni, terutamanya bagi otot paha, otot teras, otot bahu dan otot tangan. Ini kita panggil dirian tangan. Kenapa dipanggil dirian tangan? Kerana tapak sokongannya menggunakan tangan. Ada satu lagi imbangan songsang tu dipanggil dirian kepala. Jadi dirian kepala ni tapak sokongan dia menggunakan kepala. Yang ini dirian tangan. Awak tengok. Dia punya unsur maju dia nombor 1, lejangkan kaki. Lejangkan kaki ni maksudnya sekejap lagi kita akan tengok contoh video dia. Ni dah aku dudukkan macam ni, dudukkan fasa persediaan ni. Kemudian lejangkan kaki ni, lejangkan kaki. Bila dia naikkan kaki ni maksud dia lejangkan kaki. Dan yang kedua, luruskan badan dan kaki. Bahagian abdomen, belakang bahu dan tangan perlu kuat untuk mengekalkan keseimbangan lakuan. Kekuatan otot ni diperlukan dah bagi nak seimbangkan kita punya perlakuan imbangan. Dengan syarat dia untuk permulaan kena ada bantuan lah daripada cikgu. Dia tak boleh buat sendiri. Awal-awal ni untuk keselamatan tak boleh buat bersendirian. Dia kena buat dengan bantuan sokongan orang. Cikgu akan berdiri di tepi untuk tahan, untuk bantu seimbangkan badan. Kalau awak tengok dekat sini, tangan ni, tengok ni. Ini ialah kedudukan tangan dia. Awak tengok macam mana? Tangan kena buka, buka seluas bahu, bukakan seluas bahu supaya tapak sokongan tu lebih stabil. Kalau kita rapat, tapak sokongan tak stabil. Sebelum ni dah belajar tentang tapak sokongan, stabil dan tak stabil. Ini contoh dirian tangan, imbangan songsang. Gambar dekat bawah ni, ni bantuan. Kalau ada alatan ni, kita gunakan alatan ni sebagai bantuan untuk aktiviti dirian tangan ni lah tadi. Kamu boleh melakukan aktiviti ansur maju untuk dirian tangan dengan menggunakan alat penyokong seperti contoh di bawah ni. Kalau ada dekat sekolah boleh buat lah ni, alat sokongan. Walau macam mana pun tetap kena dengan bantuan orang. Sebab teknik ni kalau salah buat akan mendatangkan kecederaan lah. Okey, cuba kita tengok dulu contoh video dia. Cikgu kat sini, cikgu ada cari contoh video untuk aktiviti dirian tangan ni, ansur maju dia. Tengok sekejap. Bongkokkan badan ke bawah. Letakkan kedua tapak tangan seluas bahu. Kaki dominan di hadapan, kaki satu lagi di belakang. Bersedia untuk menendang dan menolak kaki yang di belakang ke atas. Baik, kaki dominan mesti ada di depan. Kaki dominan tadi kata dekat depan. Dominan ni kaki yang kuat lah, bahagian kaki yang kuat untuk tahan, untuk tahan. Tadi fasa persediaan, yang ni fasa pelakuan. Setelah melakukan fasa persediaan, tendang dan tolak kaki yang di belakang ke atas. Kedua tapak tangan haruslah selari dan menyentuh lantai. Siku diluruskan. Kaki harus tegak dan rapat. Kepala menghadap ke bawah. Pinggang dilentikkan.
Pembantu berdiri di sebelah kiri atau kanan pelaku. Membantu menyokong keseimbangan pelaku. Okey. Ini contoh ni yang cikgu cakap ni. Mesti ada bantuan kat tepi. Mak ayah ke boleh bantu. Belakang ni bolehlah untuk permulaan tahan di dinding lah, dinding ke tilam ke, supaya nak membantu keseimbangan awak, supaya tak jatuh terus ke belakang. Baik, itu berkenaan dengan imbangan songsang, iaitu dirian tangan. Yang seterusnya, dalam aktiviti gimnastik asas juga ada satu aktiviti dipanggil melombol. Melombol ni apa dia? Awak pernah dengar tak melombol? Ni lombol. Ni kita panggil lombol ni. Alatan ni macam bongkah kayu besar ni. Ini ialah lombol. Aktiviti lombol kangkang ialah aktiviti yang melibatkan imbangan dinamik. Imbangan dinamik ingat lagi tak ni apa dia imbangan dinamik ni? Imbangan dinamik ni kita dah bincangkan 2 minggu lepas Imbangan dinamik ni imbangan sewaktu melakukan pergerakan. Imbangan dinamik. Aksi ini memerlukan seseorang yang mengaplikasikan daya yang sesuai bagi menghasilkan lompatan yang baik. Jason dan rakan-rakannya aktif berlatih melakukan unsur maju kemahiran lombol kangkang dengan tunjuk ajar guru mereka. Semua aktiviti terutamanya dalam gimnastik asas ni dia ada mesti kena ada unsur maju. Unsur maju ni daripada fasa persediaan, fasa landas, fasa mendarat, mesti ada, kena buat aktiviti unsur maju dulu, barulah buat aktiviti perlakuan penuh. Tak boleh terus buat perlakuan penuh, lari terus buat lombol kangkang, tak boleh. Dia ada aktiviti unsur maju dia. Ini adalah contoh aktiviti unsur maju dia. Kamu boleh mengawal daya tegak vertical force yang dihasilkan di papan anjal dengan melompat ke papan anjal secara kaki lurus. Ini antara aktiviti unsur maju dia. Yang pertama lari landas dulu, kemudian dibantu dengan papan anjal ni, ada papan anjal. Tempat mendarat dia, biasanya dia takkan tilam lah, tempat mendarat. Ni lari landas maksud lari tegak sampai ke papan anjal, lompat tangan ke atas dan aktiviti mendarat. Ni tanpa lombol lagi, lari lompat di papan anjal sahaja. Untuk keselamatan, bagi mengelakkan risiko kecederaan, kamu perlu fokus dan boleh meminta bantuan rakan untuk bertindak sebagai penyokong. Terutamanya ni, bila awak melompat, waktu mendarat ni penting fasa keselamatan. Fleksi lutut ni untuk dia menyerap hentakan, supaya kamu tak cedera, patah kaki ke. Okey, kemudian bila dah habis fasa unsur maju yang pertama ni tadi, lari landas ataupun melompat di papan anjal ni, barulah boleh buat aktiviti perlakuan penuh. Akmal, kamu perlu melonjak pada papan anjal dengan menggunakan kedua-dua belah kaki supaya daya lonjakan yang dihasilkan seimbang. Ya, saya faham. Terima kasih, Jason. Okey, pastikan kedudukan tangan sebagai tapak sokong berada di atas peti lombol dan dibuka seluas bahu. Tidak terlampau luas, tidak terlampau kecil. Seluas bahu ni ikut bahu awak. tahan di lombol tadi, peti lombol tadi. Okey, awak tengok macam mana dia lari. Sama macam fasa yang pertama tadi, lari pada papan anjal, dia lonjak. Tapi waktu dah lonjak ni, tangan pegang pada peti lombol ni, dibuka seluas bahu. Kemudian kaki akan berada pada kedudukan kangkang. Kangkangkan kaki untuk lepas peti lombol ni dan mendarat. Fleksi lutut dan mendarat. Mendarat dan fleksi lutut. Okey, habis. Kita tengok sikit video dia macam mana. Ni fasa larian landas dulu. Dia lari menegak saja. Antara unsur maju dia. Okey, fasa kedua, unsur maju kedua, lonjakan. Dia lonjak di papan anjal saja. Lonjak saja dulu. Belum lepas lagi papan ni peti lombol.
lonjak saja dulu. Tengok tangan dia seluas bahu. Okey, ini fasa yang ketiga. Okey, sekejap cuma bezanya dekat sini. Yang ini kita panggil lombol lalu. Beza dengan lombol kangkang, kaki dia lalu saja atas. Tak nampak. Okey. Lari lalu atas. Kalau lombol kangkang, dia akan kangkangkan kaki untuk melepasi lombol. Yang ni lombol lalu. Tapi walau macam mana pun dia punya ansur maju sama saja. Tengok. Ini lakuan penuh dia. Lari, lonjak dan lompat mendarat. Mesti ada fleksi lutut. Supaya mengelakkan kecederaan. Yang ni lombol lalu tapi sama je dengan lombol kangkang, cuma beza kaki dia waktu atas peti lombol tu. Yang ni kaki rapat. Yang kita belajar kaki kangkang. Yang lain semua sama. Mendarat, fleksi lutut, tangan. Okey, aktiviti keseimbangan. Okey, baik. Untuk minggu ni, untuk hari ini saja yang kita akan belajar berkenaan dua topik yang kita belajar, iaitu yang pertama sekali dirian tangan tadi, aktiviti dirian tangan, dan yang kedua lombol halangan. Okey. Itu saja untuk minggu ni. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.